Kita mula sebab pukul 11.30 kan kita kata nak mula. So yang belum selesai makan boleh bawa ke depan, sambil-sambil makan, sambil-sambil kita dengar. Okey? So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada yang hadir hari ini. Okey. Sentuh dada anda, bagi tahu kat diri anda, tahniah, aku berjaya dan kaya. Bagi tahu kat diri kita, tahniah. Sebab apa tahniah? Sebab di saat orang lain sibuk dengan aktiviti rutin, okey, kita di sini menimba ilmu. Okey, ilmu untuk berubah, ilmu untuk berjaya. Okey, tahniah. So yang baru pertama kali, tahniah. Yang dah 6 siri bersama-sama dengan kita pun, tahniah. Okey. 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 Hari ni tajuk saya nak kata tak berat, berat juga. Nak kata berat pun okey lah kan. Okey. Daripada first speaker, second speaker bercerita tentang produk, kan? Produk tentang perniagaan juga ada sikit Ustaz Shah sebut tadi kan. Tapi semua itu tidak akan berjaya tanpa ada satu sistem yang membantu kita. Okey? Okey. Rakan perniagaan yang paling sempurna adalah Chuang Ho. Kenapa? Sebab Chuang Ho pun ada menyediakan satu sistem yang hebat untuk kita, untuk guide kita, untuk bantu kita berjaya. Okey, sebab tu kalau anda ingin mengubah kehidupan anda, di sinilah tempatnya. Datanglah kat sini. Okey. Sebelum saya pergi ke tajuk saya yang betul, saya nak ulang kaji sikit. Okey. Apa yang saya nak ulang kaji tu? Pasal plan kopi 111. Okey, plan kopi 111 ni transform your life easily. Okey, dengan plan ini kita boleh mengubah kehidupan kita dengan lebih mudah. Okey, kenapa lebih mudah? Satu, tak ada syarat. Yang kedua, tak perlu pengalaman dalam networking. Yang ketiga, tak perlu kelayakan, tak payah ada degree, tak payah ada sijil pun. Asalkan ada mulut. Tak ada mulut pun boleh ke? Ada kalau tak ada mulut? Tak ada kan? Semua orang ada. So asalkan ada mulut untuk berkongsi. Okey? Dan hanya perlu ada impian. Kena ada impian. Kalau tak ada impian, kita tak akan ke mana-mana. Orang yang datang kat sini hari ini adalah orang yang betul-betul berimpian. Tahniah, tepuk. Okay, terbuka untuk semua. Suri rumah, remaja, pencen, bisnes, family, semua golongan yang gemar kopi. Okey? Jadi, apa yang perlu kita buat adalah hanya perlu faham. Faham macam mana plan 111. Percaya yang plan 111 ni boleh dapat pendapatan ni kalau kita usahakan macam table cafe plan tu. Okey, janganlah sign up duduk rumah kat kaki atas katil gedi nak dapat RM12,000. Percaya tak jadilah kan? Sebab kena usaha. And then ni kena bertindak ni. Bertindak dengan betul, cari orang berimpian, cerita plan 111. Okey? Sebab tu kita kata boleh transform your life easily. Sebab sikit sangat je. Betul tak? Sikit sangat je. Kalau pergi mengaji
universiti, nak dapat degree, apa yang kena belajar? Buku tebal-tebal, kau kan? Tak boleh juga, kan? So ini yang paling mudah yang kita ada. Okey, dalam kita semua tahu perniagaan Shuangho ni adalah sebuah perniagaan multi-level marketing ataupun networking. Okey, kita ada 3 step yang kita kena praktiskan dalam multi-level ni. Yang pertama, sponsoring. Okey, perniagaan networking ini melibatkan orang. Bila orang, kita mestilah kena sponsor. Maksudnya, sponsor ni kita bawa kawan-kawan kita masuk dalam perniagaan ni. Lepas tu, kita kena ada strategi macam mana nak bawa masuk, kan? Macam Cik Naim cerita, jumpa dekat pasar malam, cerita, berkongsi strategi, kan? Yuli bercerita dekat dalam Facebook, berkongsi. Itulah strategi yang dia ada untuk nak panggil orang. Lepas tu, kalau kita boleh manage 2 step ni, okay, next step adalah retaining. Kita kekalkan. Maksudnya, kita pastikan dia orang nampak result. Kalau minum kopi tu, pastikan dapat result dia. Okay. Lepas tu, tolong kawan-kawan kita ni conduct meeting, buat meeting ataupun buat coffee party. Lepas tu, 2 dengan prinsip 2 kali meeting. Okay. Lepas tu, educate dia orang, bagi ilmu. Okay, janganlah kita dah sponsoring, okay, kita tak educate dia, kita tak bagi ilmu dekat dia, kan? Pun takkan jadi juga, betul tak? Lepas tu, educate dia ni, ajar dia macam mana nak organize. Lepas tu, dalam masa belajar macam mana nak conduct distributor baru. Okay, so ini 3 step yang kita kena buat. So bila kita dah buat 3 step tu, network kita akan berkembang dan terus berkembang. So apa jadi? Okay, dengan sponsoring, selling dan recruit ni, network kita akan berkembang. Itulah plan Kopi 101. Dan untuk kekalkan ni, kita kena ada servis. Servis ni, bila orang minum kopi, tanya dia. Okey, dah kentut ke? Kan? Dah minum kopi ni kentut ke? Dah berak ke? Kan? Jangan tanya kau minum kopi ni dah hilang ke dahaga. Kan? Janganlah macam tu, kan? Cakap, dah kentut ke? Macam tu. Lepas tu kalau dia kata, aku kentut tak berhenti, macam bom. Bagus cakap ni. Kan? Kita orang Johor dia tanya soalan pelik-pelik. Kan? Okey. Lepas tu, educate. Cerita tentang product knowledge, yang macam tadi ni Ustaz Izzat cerita pasal product knowledge. Kan? Lepas tu, healing crisis. Macam mana Cikgu Lin cerita tadi, dosage dan juga healing crisis. Lepas tu, yang penting, jaga ukhuwah, jaga bonding dan kita appreciate each other. Okay? Cakap orang putih pula sikit hari ni lah. Okay. So, itu sikit kita panggil ulang kaji. Okay? Ulang kaji. So, tajuk kita yang betul-betulnya hari ini, okay, yang tadi kita ulang kaji pula. Yang ulang kaji itu macam mana nak berjaya, nak mencapai, dia mesti ada satu sistem yang membantu, okay, yang kita kena ikut. So, Shuangho juga ada sistemnya, iaitu kalau pernah anda tengok ni, buku ni pernah, semua orang ada tak buku ni? Tak ada. Ada tak? Kena ada buku ni. Sebab apa? Buku ni memang buku lama jugalah, versi lama, yang ditulis oleh Mr. Koh Han Chung. Ini masa mula-mula Shuangho diperkenalkan, dia dah keluarkan satu sistem untuk kita. Okey? Sistem ni dinamakan sistem 5721. Dah 35 tahun dah sistem ni. Kalau siapa yang tak tahu lagi, tak tahulah nak cakap, kan? Okey, apa sistem ni cerita? Kita tengok satu persatu.
Okey, sistem 5721. So kita ambil 5 dulu. 5 tu 5 prinsip utama dalam perniagaan Chuang Ho. Apa prinsip dia? Okey, yang pertama, membincangkan idea baru dengan upline. Okey, Chuang Ho masa dia mula-mula datang kat sini, dia dah ada sistem. Masa sistem ni pun dia dah cerita dah kat kita awal-awal ni, dia dah macam warning dah kat kita. Bincangkan idea baru dengan upline. Apa maksud dia? Maksudnya, tadi kita dah dengar macam-macam plan, produk bagus, kan? Syarikat bagus, semua bagus, kan? Lepas tu kita pun kaki bisnes, kita pun macam-macam apa? Cabang. Bercabang tumbuh nak buat idea. Macam-macam idea ada, kan? Okey. Idea yang kita ada tu, sebelum kita laksanakan, bincang dulu dengan upline. Kenapa? Supaya idea yang kita ada tu tidak tersasar daripada sistem Chuang Ho. Okey? Contohlah, Cikgu Lin pun mula dengar Kak Ina cerita. Aku ni ada duit sikit, Kak Ina. Ni kan. Aku ingat aku nak pergi sewa lah dekat Berjaya Times Square tu, satu booth kecil sudah lah. Aku nak letak semua produk Chuang Ho kat situ. Bagus tak idea tu? Kita rasa bagus. Tapi upline akan kata tak boleh. Sebab upline akan bagi tahu sebab dia apa. Okey. So apa juga idea baru yang kita ada, bincanglah dengan upline. Kalau lah kata idea tu bagus, upline akan bincang dengan Chuang Ho. Untuk sistem boleh ke tak boleh. Kalau Chuang Ho kata boleh, then kita buat. Okey, yang kedua, jangan menyebarkan sentimen negatif kepada downline. Okey, contohlah kata, okey, Yuli ada downline dia minum kopi meninggal. Kita dengar, kau tahu Yuli punya downline tu minum kopi CEO lah meninggal. Negatif tak? Negatif kan? Ataupun kan, kau tahu Yuli tu kan, macam-macam lah dia buat kan, apa saja kan, dia curi downline aku hari tu kan? Macam tu. So itu semua Negatif. Jangan cerita dekat downline. Diam-diam ya. Okey, jangan cerita, jangan sampaikan yang negatif dekat dia. Okey. Lepas tu, jangan membebankan atau mengganggu upline atau downline anda. Ni. Maksud beban tu macam mana? Upline adalah orang yang akan guide kita. Downline adalah orang yang akan kita guide. Okey, kita jumpa upline kita. Ini, Kak Ina, pukul 1 lagi ada session. Habis pukul 1. Kak Ina, tak ada nak menyawa kan tu. Kak Ina, saya lagi pukul ini ada lagi session. Kan, tak ada nak menyawa dia. Kan? Kan, ataupun sesuatu yang Kak Ina, nak tak ada stok lah ni. Kan, ambil stok banyak-banyak kan. Tapi return balik semua tu lambat. Kak Ina pun nak buat bisnes, kan? Kita pun nak buat bisnes. So itu membebankan upline. Downline pula, kan? Downline tengah tidur 3 pagi, hari ni kau buat apa session? Kan? Janganlah macam tu, kan? Kita buat bisnes nak memudahkan. Jadi kita jangan membebankan. Kita bagi tahu sesuatu benda yang mudah. Sebab kita kata tadi bisnes Chuang Ho adalah bisnes yang mudah. So kita jangan sesekali menyusahkan orang. Downline kita baru saya nak hari ni, kau kena beli stok ni, gini simpan. Jangan. Okey? Cerita yang semudah mungkin. Okey? Lepas tu elakkan melibatkan diri dalam konflik keuangan. Nampak tak? Chuang Ho awal-awal lagi dia dah bagi tahu kita, dia dah warning kita, ini kena jaga. Sebab apa? Segah mana pun organisasi itu, kalau melibatkan keuangan, pasti akan jatuh. Network kita pun sama. Okey? Network kita pun sama. So, kepada downline, kalau upline kata
bukan tak nak pinjamkan stok, bukan bermaksud dia tak nak tolong kita, tapi dia nak elak benda ni. Okey, masa nak pinjam memang manis kan, tapi bila nak bayar balik masam dan boleh hilang satu organisasi. Nak pula sentimen negatif tadi apa? Apply aku tu, aku baru je pinjam kan, dah sibuk tanya nak balik. Negatif juga kan. Jadi benda tu yang akan merosakkan organisasi kita. Okey, so elakkan. Yang kelima, yang ni pun, yang ini pun awal-awal lagi Chuang Ho dah warning. Okey, elakkan melibatkan diri dalam hubungan yang tidak sihat antara lelaki dan wanita. Kenapa dia cakap awal-awal? Sebab dalam kita buat perniagaan Chuang Ho, kita akan sentiasa keluar buat session. Betul? Katalah kita dah set dah session, nak pergi buat session dengan upline. Upline tu perempuan, kita lelaki. Kita nak pergi, seboleh-bolehnya pergilah buat di tempat yang terbuka. Okey, untuk nak elakkan fitnah. Lepas tu satu lagi, kalaulah kita ni belum berkahwin, pergi buat session dengan upline kita tu suami orang, janganlah nak manja lebih sangat. Betul tak? Abang tolong ambil boleh? Janganlah gitu kan. Tak apa, kita jumpa di tempat tu, sebab kena elak ni. Lepas tu pula, kalau benda tu tak boleh dielakkan, contoh kita bagi Yuli dengan Nizam dah plan dah ni, nak pergi buat session, nak ambil Kak Ina. Sekali Yuli jatuh terpeleok tak nak pergi session tu, dah janji, terpaksa Nizam pergi dengan Kak Ina. Itu sebab kita tak boleh nak elak kan, terpaksa pergi. Tapi kalau kata nak pergi, kalau ada lagi seorang teman, itu lagi baik. Kalau tak ada, tak apa kan. So kena jaga betul-betul benda ni, sebab kita tak nak, kita tak nak berlaku. Jadi Chuang Ho sebelum benda itu berlaku, dia dah bagi tahu. Tapi kalau berlaku juga, itu di luar kawalan dia, sebab dia dah bagi tahu. Upline pun dah bagi tahu. Okey, so kena jaga, sebab benda ni pun boleh meruntuhkan organisasi yang kita dah bina. Okey, boleh meruntuhkan. So ingat so ini 5 sistem utama. Okey, kenapa dia buat sampai 5 prinsip yang macam tu? Apa matlamat dia? Dia bukan nak menyusahkan kita ya, sebab dia nak membina usahawan yang benar-benar berjaya dan kaya. Kaya ni janganlah fikir kaya duit je. Okay, kaya dengan sikap yang baik, kaya dengan budi bahasa, kaya dengan kesihatan kan. So dia benar-benar nak membina usahawan yang berjaya tu. Okay, lepas tu yang kedua, dia nak memastikan setiap pengedar yang berjaya itu menjadi seorang usahawan yang mulia peribadinya. Lepas tu, dan menjadi teladan kepada semua lapisan masyarakat. Hebat tak? Dia punya matlamat dia. Dia nak kita jadi seorang usahawan yang mulia peribadinya. Okey? Tak payah nak menari kek menari kat TikTok kan, untuk nak jadi kaya. Tak payah. Itu peribadi tak bagus, tak sihat namanya. So Chuang Ho punya prinsip ni, dia nak lahirkan usahawan yang mulia peribadi. Itu sebab dia buat yang tadi tu, bukan nak menyusahkan kita, sebab dia nak membentuk kita. Okey? Okey, faham tak yang 5 tadi? Okey, so dah faham yang 5, kita pergi yang 7 pula. Okey, 7 tugas harian yang wajib kita lakukan dalam perniagaan Chuang Ho. Kalau wajib tu maksudnya kena buat. Okey, mesti buat hari-hari tanpa gagal.
Okey. Apa dia? Lambat pula dia keluar. Okey, 7 tugas harian. Yang pertama, guna produk. Okey, siapa hari ni bangun pagi tak guna produk? Tak gosok gigi dengan Green Z? Siapa guna Colgate? Siapa guna Colgate? Keluar dari sini. Tak ada. Okey. Pertama, guna produk. Bangun pagi, gosok gigi, guna Green Z setiap hari. Gitu, okey. Minum kopi. Gitulah kan. Nyanyi sendiri ya. Okey, guna produk. Mesti nyanyi. Guna produk tu. Kenapa saya cerita? Yang kedua, baca buku. Siapa yang tak baca buku? Semua orang kena baca buku yang berfaedah lah. Okey, yang ilmiah lah. Janganlah baca buku yang pelik-pelik kan, gosip ke, pelik-pelik lah kan. Jangan. Baca buku yang ilmiah. Hari-hari kena baca. Dengar rakaman. Ini pun hari-hari kena buat. Kalau zaman mula-mula dulu Chuang Ho ada, susah nak dapat rakaman. Sebab masing-masing pakai tape recorder tu kan, rakam kan. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Lepas tu pula bukan buat dewan macam ni. Kalau dulu dewan civic PPJ tu 500 orang, 600 orang sekali kan. Kita pula duduk belakang sekali, speaker duduk depan. Bolehlah dengar ujung-ujung telinga kalau buat rakaman. Tapi kena dengar. Tapi sekarang, kalaulah nak cakap tak adalah bahan rakaman, tak tahu nak cakap mana. Tu saya rasa kalau saya suruh gantung diri sekarang, dosa pula kan. Kan? Saya suruh makan linzi banyak-banyak lah. Okey, kalau macam tu, makan linzi banyak-banyak. Pasti jumpa kat mana nak cari rakaman. Okey, setiap minggu, setiap kali ada meeting, sekarang ni bersyukur dan berterima kasihlah kepada Raja Lingzi sebab setiap sesi rasanya dia buat rakaman. Dan dia akan post dekat YouTube Raja Lingzi. Buka, dengarlah. Kalau yang office jauh tu, pergi satu rakaman, balik satu rakaman. Okey, hari-hari kena dengar. Okey, untuk tambah ilmu. Janganlah kata semalam speaker kata kena dengar rakaman, kau tak dengar pula cerita lain kan. Tak bolehlah dengar lah. Tapi mesti bagi ruang untuk dengar rakaman. Okey, hadir meeting. Kena hadir meeting. Sebab macam-macam ilmu you boleh dapat kat sini. Percuma. Hanya sedekahkan masa sahaja untuk diri sendiri, untuk dengar ilmu. Lepas tu, okey, yang ini 1 sampai 4 ni kita buat untuk belajar. Kita kena belajar. Sebab bila kita nak berkongsi dengan orang, kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak berkongsi? Kan? Kita tahu kopi CEO baik, tapi kita tak tahu kopi CEO tu apa. Macam mana? Kita dah jumpa orang ni memang, aku suka betul lah kopi. Kan? Aku suka betul lah kopi CEO ni. Kau pernah dengar tak kopi CEO? Kita tahu ni. Aku tahu kopi CEO. Aku tahu. Laki aku tahu. Macam mana aku nak cerita kat dia? Macam mana Rugi tak masa tu? Rugi. So katalah pagi tadi on the way kita dengar rakaman kopi CEO. Sekali kawan kita cakap, aku ada orang bahagi hari tu kat pasar malam. Dan aku tak tahu cik kat mana. Dia bahagi je kat aku. Kita aku dengar pagi tadi. Aku jual. Kan? Cerita kat dia sikit kebaikan ni. So dah kita dapat satu. Betul tak? So ini untuk kita belajar. Okey, yang kelima, hubungi upline. Hubungi upline ni maksudnya janganlah yang bukan pula hubungi itu maksudnya kena hubungi upline. Setiap hari tu mesti sekali hubungi upline. Okey, contoh, hai upline, apa khabar? Dah minum kopi ke hari ni? Kan? Lepas tu kalau katalah kita tak pernah hubungi upline kita,
kan? Sekali kita ada masalah, kita nak bertanyakan dia. Sebab lama, aku lama tak hubungi apply aku ni. Agak-agak kalau aku WhatsApp sekarang dia dengar tak aku nak, dia nak reply ke tak kan? Apply tu banyak dia punya downline dia. So siapa yang rajin hubungi dia, itu yang dia akan ingat, dia akan pick up dulu. So kena hubungi apply. Satu, untuk dapat semangat dia, nasihat dia. Yang kedua, okey, supaya kita diingati. Apa saja program, kita dulu dia bagi tahu. Okey? Okey, ni hubungi apply. Janganlah tengah malam pukul 3 pukul 4 pagi apply. Hari ni ada meeting kat mana janganlah macam tu kan. So hubungi apply. Lepas tu kongsi produk. Dah belajar, dah dengar, dah tahu pasal produk, kenalah kongsi dengan orang. Kan? Nampak orang tu batuk, kita dengar je. Kalau aku bagi tahu dia, suara bagus juga ni, tapi tak juga cakap-cakap kan. Dengar, tengok kawan gatal, kalau aku cakap dengan dia berisi bagus, tak juga cerita kan. Untuk kalau je kan, tak juga cerita, tak ke mana. So kena kongsi produk. Biarlah orang tu tak gatal ke, orang tu tak apa ke, pergi cakap, nah, minum kopi tak? Minum, nah, balik minum. Kopi ni apa ni? CEO. Oh, minum kopi ni CEO. Ayalah, kalau jadi CEO kau minum kopi ni kan. So cerita dekat dia, tinggal nombor phone dekat dia. Janganlah pula, saya ada satu kawan kat office. Hari tu nak pergi buat kopi, bawa lah kopi CEO. Lepas tu kat office saya ada dart, papan dart tau, untuk kita orang kalau release boleh main dart. So saya pagi-pagi akan letak 2 kopi kat situ, main dart dulu. Kawan tak, ni jom main dart. Okey, duk baling-baling dart tu, ada satu kawan turun. Apa dia nampak dulu? Weh, kopi CEO. Kita tengok, what? Aku dah 5 tahun orang bagi kopi ni kat aku, tapi aku tak tahu nak beli kat mana. Hang pun tak cerita kat aku. Dia duduk floor lain, jarang jumpa kan. Lagipun tak pernah bercakap dengan dia sebab kita tak berurusan dengan dia. Jadi hari tu dia turun nak bagi surat kat kawan dia, kebetulan ada kan, dia bercakap, dia kata, weh, kopi ni bagus ni. Saya pun tak boleh, ambil lah. Tak payahlah, dia kata. Lepas tu dia kat office kata, ambil je token kopi tu kan. Oh ya kah? Dia pun ambil Dia kata, esok aku telefon hang, aku nak order kan. Apa maksud? Kawan yang dia 5 tahun dulu bagi kopi dekat dia, tapi tak bagi, tak servis, tak bagi nombor phone, tak tahu nak cari kat mana. Mungkin nombor phone dah bertukar-tukar kan. Zaman sekarang pakai 2 bulan tukar, pakai 2 bulan tukar kan. Zaman sekarang suka tukar nombor phone kan. So itu satu kelemahan. Kalau bagi nombor phone. Dan satu saya selalu ingatkan kalau saya buat sharing, jangan tukar nombor phone. Kalau you nak buat bisnes, you jangan tukar nombor phone. Tukar telefon 10 kali tak apa, nombor jangan tukar. Sebab orang yang 3 tahun lepas you sharing, tiba-tiba terbuka hati nak kopi, first dia akan cari you. Bila tak ada, baru dia akan cari orang lain. Kalau you tukar nombor phone, dapatlah kat siapa orang lain tu kan. So kongsi produk. Lepas tu kongsi peluang perniagaan. Okey, dah kongsi produk, dia pun dah setuju nak makan produk, tapi duit tak ada. Kongsi peluang perniagaan ni dengan dia. Okey, kongsi peluang perniagaan dengan dia, so dia tahu. Okey, so selepas kita belajar, kita kena ambil tindakan. Jangan belajar je. Orang kata kalau belajar banyak-banyak tak lepaskan, nanti jadi isin kan. So belajar dan lepaskan. Lepaskan tu, ambil tindakan, cerita dengan orang lain. Okey, bila kita dah buat benda tu, kita dah
pun ada satu sikap yang betul untuk berjaya. Okey, kita pergi satu-satu. Guna produk, guna dengan serius. Janganlah minum kopi hari ni sepaket, 6 bulan lagi sepaket. Lepas tu ubat gigi pun kejap-kejap berus, kejap tak berus gigi, kejap berus gigi, kan? Betul tak? Mandi pun kejap-kejap sabun, kadang-kadang tak sabun. Pasti lupa pula aku mandi ke belum hari ni, kan? So kena guna produk dengan serius supaya kita dapat pengalaman sendiri tu. Okey. Kita nak tak bagi kopi kat orang, nak tanya orang, kentut tak? Kalau kita tak minum, kita pun tak dapat kentut tu. Macam mana nak tanya orang kentut tak? Kan? So bila kita ada pengalaman sendiri, kita akan tanya dengan lebih yakin. Okey? Lepas tu guna sampai nampak keberkesanan produk. Sampai nampak. Okey? Sampai dapat. So that you ada satu benda yang you sendiri boleh share. Macam Cikgu Lin tadi, guna untuk lutut. Nasib baik dia buang tongsi dia, saya tak buang. Kan? Dia ni kita kira orang kurang. Nak suruh orang kurang apa? Sebab dia dah kurang satu ni. Kalau orang kurang upaya tak. Dia ada kurang satu, kan? Bolehlah nak sedekah kat dia orang, kan? Kan? Jadi macam Cikgu Lin tadi, guna untuk lutut. Kan? Kalau dia jumpa lepas ni orang yang koyak tendon macam Cikgu Lin ni jumpa kawan-kawan dia cerita yakin tak? Dia mesti akan yakin, aku guna hari tu nak operate dah, cikgu doktor cakap. Kan? Itu sebab dia guna. Kalau kita, bolehlah kot nak guna, kan? Nada dia akan jadi lain. Sebab tu kita sebab tu kita kena guna sendiri. Kita kena guna sendiri. Percaya masa nak guna tu. Ini tak dengan orang, dengan anak orang demam, kau bagi literary, kau bagi linzi, kau bagi semua. Anak sendiri, dia tak ya aku nak bagi ke tak ni, kan? Hantar hospital. Sebab tak percaya. Okey. Lepas tu terus guna walaupun tak buat perniagaan syuangho. Maksudnya you jadi ahli syuangho, tak semestinya you kena buat syuangho. Kalau you ni memang dah duit tak tahu nak buat apa dah, kan? Tak buat bisnes pun tak apa, 7 keturunan tak habis. Makan je lah untuk sihat, kan? Okay. So kena guna produk. Lepas tu baca buku. Baca buku ni macam mana? Buku yang ilmiah tentang kesihatan, tentang industri multi-level, tentang untuk motivasi diri, kan? Supaya kita faham dan kita yakin untuk nak bercakap macam mana, nak bercakap dengan orang, skill nak bercakap dengan orang, kan? So kena cari ilmu tu. Okey, kena cari melalui membaca lah. Contoh pasal kesihatan, kan? Biasa tak kat sini tiba-tiba orang tanya, aku ni pening-pening kepala atas, vertigo ke vertigo, kan? Bunyinya nak sama, kan? Tapi sebenarnya tu benda yang berbeza. So janganlah budak, kau ni vertigo ni, kan? Vertigo apanya? Dia tak pakai produk apa pun, kan? Rupanya dia vertigo. So apa dia vertigo tu, kan? Janganlah main hantam je jawab. Cari dulu, baca dulu, ambil tahu, baru kita boleh jawab. Itu yang dikatakan membaca. Okey. Janganlah kau pergi baca gosip pula, kan? Jangan. Lepas tu baca sampai faham kandungan dia. Sampai you betul-betul faham. You baca pasal kopi tu sampai you faham. You boleh cerita dalam kopi tu ada apa, semua bahan apa, macam mana. You boleh cerita, kan? Kalau Yuli cerita kopi pun 3 hari tak habis. Sebab dia faham, kan? Cikgu Lin kau cerita pasal Vita King samalah, kan? Sebab dia dah guna dan dia dah faham. So baca sampai faham. Lepas tu baca dengan tujuan untuk mengajar dan menyebarkan maklumat yang berguna.
kita baca, kita faham dengan niat kita nak sampaikan maklumat tu kepada orang lain pula. Mungkin ada orang tak boleh baca bahasa Inggeris, tak faham bahasa Inggeris. Kita yang faham, baca, sampaikan kepada orang lain. Okey? Macam Raja Lingzi, dia baca, dia post kat Facebook dia. So, kita bacalah Facebook dia. Baca juga tu. Kau janganlah baca-baca, Raja Lingzi ni tak kena pandai tak, kan? Aku pun boleh buat macam ni. Buatlah, ya kan? Kan? Jangan baca dengan niat nak condemn orang. Baca dengan niat nak belajar. Okey? Lepas tu teladan kepada downline untuk memupuk tabiat membaca. Kalau downline tengok cikgu apa dia asyik baca je, lama-lama dia pun sukalah baca. Kan? Kalau upline tu kerja gosip ke, jumpa tak ada nak buat apa lagi, gosip dulu. So dia pun samalah ikut. Kan, sebab duplikasi. Okey? Lepas tu dengar rakaman. Dengar rakaman ni, pilihlah bahan yang ilmiah. Dengar lebih daripada sekali. Dengar sekali tak faham, dengar 2 kali faham sikit, 3 kali lagi faham, kan? So dengar selalu. Sebab tu bila datang meeting, buat rakaman supaya kita boleh ulang-ulang dengar. Kita nak ambil point apa yang orang tu cakap. Mungkin ada yang tertinggal, kan? So kena ulang dengar. Lepas tu rumuskan apa yang penting daripada sharing orang tu. Okey, lepas tu belajarlah. Belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Okey? Guna rakaman tu sebagai alat untuk kita mengembangkan bisnes. Kalau kita tak pandai nak sharing, kan, tak berti lah nak cakap. Aku jumpa orang je, aku terdepan Ramli, aku tak keluar, suara tak keluar, kan. Pegang kopi ni tak keluar nak cerita kopi tu apa. Buka Raja Lingzi, cari rakaman dia pasal kopi, post kat kawan. Aku nak cerita tak keluar, kau dengar lah kat sini. Kan? Cakap macam tu kat dia. Aku tahu tapi jumpa kau je aku tak keluar. So bagi dia dengar. Boleh. Lepas tu rakaman ni pula tak semestinya pasal Chuang Ho. Boleh je pergi cari rakaman mana-mana motivator ke, okey, yang berkongsi pasal bisnes, pasal macam mana nak meningkatkan keyakinan diri, kan? Boleh je dengar. Okey? Hadir meeting, tepati waktu. Bila mai meeting cakap pukul 9 tepat kena sampai. Okey, sebelum pukul paling-paling 9 tepat lah. Kalau boleh sampai awal tu lagi bagus. Okey, tapi kalau ada alasan yang munasabah, okey, sebab setiap kali meeting awal tiba-tiba lambat hari tu, mestilah ada sebab dia kenapa, kan? Janganlah setiap hari lambat. Kalau meeting je lambat. Kalau ajak pergi karaoke laju pula, kan? So kena tepati waktu. Hadir meeting, mai seorang pun tak apa, mai lah, kan? Lepas tu jauh pun tak apa, mai. Macam Kak Mawan mai dari Kelang, suami dia hantar, suami dia balik. Kan? Okey, tak apalah, janji dia datang. Kan? Kadang-kadang naik Grab bayar RM90. Siapa sanggup kat sini? Pergi balik. Okey. So itu adalah effort. Mesti berjaya kalau orang macam ni. Okey. Ambil nota ataupun buat rakaman. Lepas tu belajar untuk menyediakan diri untuk berkongsi dan menganjurkan meeting sendiri. Okey, maksudnya bila kita hadir meeting ni, kita belajar untuk kita nak buat persediaan macam mana kita nak sharing dengan orang, atau macam mana kita nak buat meeting. So kita belajar lah. Janganlah main meeting, aku nak pergi meeting hari ni, breakfast apa tak? Kan? Apa ke breakfast pagi ni? Dah lah Go Diamond tak ada ni hari ni. Kan?
Ada ke tak ada deposit dia breakfast? Janganlah macam sebab tu hari ni tak ada orang. Rasanya sebab dia fikir hari ni mesti Go Diamond tak ada breakfast. Tak payah kan? Dia rugi. Hari ni lagi banyak breakfast. Sedap pula tu. Makaroni tak siapa buat sedap kan? Rugi yang tak main hari ni. Okey, hubungi upline. Upline adalah mentor ataupun nasihat ataupun rakan kongsi. Hormati upline. Lepas tu bersyukur kerana kita dipimpin oleh upline. Berterima kasihlah dekat upline kan. Lepas tu bukan melaporkan aktiviti tapi mendapatkan bimbingan. Ini janganlah. Hello upline. Kalau hari ni dia apa? Dia sign up ahli, besok dia call upline, hello upline, hari ni saya berjaya kongsi kopi kat seorang. Baguslah. Tapi kalau dah 5 tahun kalau dah 5 tahun kau dalam syuahu asyik-asyik kau, upline hari ni saya boleh sharing seorang pasal kopi. Upline tu tanya saya nak tak? Tak. Kan dah 5 tahun. Kau rasa upline tu nak buat apa? Jadi maksudnya kita hubungi upline tu bukan untuk nak melaporkan, tapi nak mendapatkan bimbingan. Maksudnya hari ni, hello upline, hari ni saya dah kongsi dengan kawan, dia beritahu ada masalah ini, macam mana saya nak jawab kan? So sekali tanya, besok hello upline, soalan lain pula kan? Sebab kita nak bimbingan. Okay, bukan melaporkan. Penuh minat dan keinginan untuk belajar. Minat untuk belajar tau, bukan minat ke upline. Itu dua benda yang berbeza. Okay. Nampak upline tu licin, smart sikit je, hari-hari call. Tu minat nak belajar ke minat ke upline? So itu kena hati-hati. Okay. Menjalinkan hubungan erat seperti keluarga. So dalam dengan syuahu ni kalau kita tengok, kita ni bukannya dari satu keluarga, tapi dalam syuahu kita rasa macam kita ini satu keluarga. Kalau lama tak jumpa, kita rasa rindu nak jumpa antara satu sama lain. Betul tak? Kan? Kalau lama tak pergi meeting, alah lamanya aku tak pergi meeting, lamanya aku tak jumpa orang ni. Kadang-kadang dengan adik-beradik kita tak kisah pun, lamanya tak jumpa makcik, tak pernah pun rasa gitu kan? Betul tak? Tapi dengan rakan-rakan dalam syuahu kita rasa rindu nak jumpa, nak dengar perkongsian kan? So ini adalah hubungan erat yang ada kita sebagai ahli keluarga dalam syuahu. Sama juga dengan upline kan? Kita rasa macam dia tu saudara kita. Kita lebih selesa berkongsi dengan upline daripada berkongsi dengan family kita sendiri. Okay? Aircon tutup ke? Okey, kongsi produk. Okey, ini sama je macam tadi tu. Kita banggakan, kita percaya produk kita dapat membantu kesihatan rakan. Kongsi dengan jujur, janganlah lebih-lebih sangat pula kan? Kau minum kopi ni, kau ada sakit apa pun boleh. Kau sudah makan berapa? Saya sepaket pun cukup. Janganlah gitu kan? Jangan lebih-lebih dalam berkongsi. Kalau kopi tu sekadar apa yang kopi tu mampu buat. Okey? Kalau lebih daripada tu kena ambil linzi. Mana kena bagi tahu dia. Okey? Lepas tu mempunyai jangka waktu yang betul. Orang tanya sekolah, aku minum kopi ni kan untuk kerja mana berapa hari? 3 hari settle. 3 hari settle. Tak bolehlah macam tu kan? Kena bagi tahu satu jangka waktu yang betul untuk dia, supaya tak adalah dia rasa kita menipu dia. Lepas tu jangan paksa dia beli. Kita dah bagi berkongsi kat dia ni, dah lah jauh daripada KL pergi Johor kan? Pergi 4 gigi green tea pun tak nak beli. Muka kita dah merah lah kan? Jangan macam tu. Jangan paksa dia beli. Kita jujur untuk kita berkongsi dengan dia. Lepas tu kita beranilah menawarkan ataupun nak jual produk tu kalau ada peluang kan? Maksudnya dah habis kita sharing tu, kita tawarkan. Bukan kita paksa kita cakap tak nak cuba ke kan? Tak nak cuba ke sekotak kopi ke? Mungkin pada masa tu dia kata boleh lah sekotak kopi.
Kan? Okey, start dengan seketak kopi tu, mungkin boleh pergi next session yang lain. Lepas tu yang ketujuh, kongsi peluang perniagaan. So bila kita ada kesempatan, kita kongsi peluang perniagaan juga dengan dia. Sebab mungkin dia pun sama macam kita nak pegang produk tapi tidak berkemampuan. So kita cerita perniagaan Xuanghou ni boleh menjana pendapatan. Cerita dengan persepsi yang betul terhadap diri dan perniagaan. Kau janganlah cerita kat dia, kau ambil slip gaji orang lain, edit letak nama sendiri, 30,000. Kau dah berapa lama? Aku dah 3 tahun buat. Berapa kau dapat? Nah ni lah slip gaji aku 30,000. Orang lain punya. Kan? Orang lain punya. So cerita yang diri kita ni betul. Kita buat berapa, dapat berapa, kita cerita yang betul. Dan kita dalam proses untuk berkembang lagi. Kan? Apa tu? Perniagaan Xuanghou pun mampu untuk kita capai kalau kita betul-betul buat. Kan? Lepas tu bangga dan percaya perniagaan Xuanghou adalah bagus dan boleh mengubah hidup. Kita nak tunjuk dekat orang yang kita boleh mengubah hidup. Kan? Janganlah kita ni nak tunjuk kita mengubah hidup ni, kita pergi jumpa dia pun baju sengit sebelah kan, rambut pun tak sikat. Dia pun tak nampak ya ke boleh ubah hidup dia. Kan? Aku tengok dah 10 tahun dengan Xuanghou macam tu, serebeh aja orangnya. Kan? Sekurang-kurangnya kemas, presentable. Kan? Supaya orang nampak kita presentable, siapa pun kita. Kan? Janganlah nanti katalah kita ni, saya bukan kata okey, kalau macam saya lah, saya ni kerja kat office tu yang bawah sekali lah. Kan? Yang bawah sekali lah kat office tu. So jadi office bawah dia bos tu. Kita dekat pejabat, walaupun kita ni di bawah sekali, kan, kita janganlah tak apa, pakai tudung ni butang kat sini pun tak apa. Kan? Tapi kau cerita dega-dega kau buat bisnes kan. Kau buat bisnes, memang bisnes aku ni gila-gila punya, dapat boleh buat duit apa semua. Kau tudung tahun lepas 10 tahun tak tukar lagi ni, masih tudung yang sama. Ini dah kembang, bubuh pin ni yang lubang dia dah sampai sini. Kan? Kau nak cerita kat orang boleh ubah kehidupan kau. Macam mana? Kan? Sekurang-kurangnya presentable, supaya orang nampak, oh betul, bisnes ni boleh mengubah kehidupan dia. Kan? Dari segi percakapan, kalau sebelum ni sembang orang gua ni gua apa semua ada keluar masuk kan. Bila kita buat bisnes presentable, cakaplah saya awak. Oh dia ni dulu aku tengok sembang lu gua, sekarang bagus lah bahasa Malaysia dia. Saya awak. Kan? Berubah tak? Berubah kan? Jadi itu yang kita nak, perubahan itu. Itu yang Xuanghou nak bentuk kita untuk jadi macam tu. Okey? Kalau dulu pakai bangle sama besar dengan lengan ni, kan? Lepas buat Xuanghou, bangle dah tak ada. Kan? Rambut pun dah kemas. Sekurang-kurangnya mengubah image. Kan? So tak payah cerita lagi pasal duit banyak tu. Orang tengok you punya image pun, orang dah yakin sebenarnya. Kan? Okey. Lepas tu, jujur apabila berkongsi tentang potensi perniagaan. Ceritalah dengan jujur. Kalau you buat bisnes Xuanghou ni, you sign up ahli, you kena buat. Ini bukan skim cepat kaya. Kan? So ini you kena buat. Kalau you buat, you dapat. You tak buat, you tak dapat. So you jangan blame pelanggan. Dia dapat bukan sebab you sign up, dia dapat sebab dia buat kerja. Kan? So kena jujur cerita. Sebab ada setengah, kita tengok kalau multi level, you sign up ahli, you sign up banyak-banyak, you dapat satu pendapatan yang bagus. Betul tak? Kita Xuanghou bukan macam tu. Bila you sign up ahli, seolah-olah you buka satu gerai burger. Okay, kalau you tak buka kedai burger tu hari tu, dapat tak duitnya? Tak dapat kan? Sama juga, kalau you dah sign up ahli, dah jadi ahli Xuanghou, you tak berkongsi dengan orang, you takkan dapat hasilnya.
Okey? Berani menawarkan peluang ni kalau ada kawan-kawan kita yang perlukan untuk tambah pendapatan. Kita ceritalah dekat dia. Kan? Kalau kata kita tak pandai cerita, jujur, aku baru. Janganlah kau 5 tahun lagi pun kau cakap aku baru. Kan? Cakap, aku tak pandai sangat pasal bisnes ni, nak cerita. Bolehlah cerita sikit, tapi kalau kau nak lagi faham, jom jumpa kawan aku. Kan? Dalam masa yang sama kita akan belajar. Kan? Lepas tu, yakin bahawa kita berupaya nak bimbing kawan kita tu. Okey? Okey. Senarai semakan 7 aktiviti harian. So ni, kalau orang yang tak boleh nak disiplin buat sendiri, buat checklist macam ni. Untuk habit, aku baca bangun pagi hari ni gosok gigi tak? Lupa. Kan? Lepas tu guna shampoo tak? Oh tak, tadi guna shampoo jangan sabun lap. So, kan? So senaraikan, hari ni buat tak? Okey, buat tak 7 tugas ni? Cukup satu hari, cukup tak 7 ni? Kalau satu hari boleh cukup 7 ni, insya-Allah kejayaan tu tak jauh dah. Okey? Disiplin adalah jambatan di antara matlamat dan pencapaian. So kena disiplin nak buat syonggo ni. Kesimpulannya, tujuan dan maksud menjalankan 7 tugas hari ini adalah untuk mengingatkan kita supaya sentiasa berusaha untuk majukan diri demi mencapai matlamat dan kejayaan dalam hidup. So, 7 tugas harian ni dia nak kita, dia nak pastikan kita ni capai matlamat dan kejayaan kita ni. Sebab tu dia suruh kita buat. Okey, kalau kita nak berjaya dalam syuhur, kena buat. Lepas tu, prinsip mesyuarat 2 kali. Tujuan dia supaya mesyuarat ni berkesan, melatih bakal pemimpin. Maksudnya kita datang mesyuarat ni untuk kita nak latih diri kita dan orang-orang yang lain untuk buat meeting yang orang semua, untuk nak lahirkan bakal-bakal pemimpin yang lain. Lepas tu, kita juga boleh buat mesyuarat di rumah. Lepas tu, sebelum mesyuarat tu, kita kena adalah senarai nama siapa kita nak jemput. Lepas tu, nak kena sediakan senarai, macam mana nak sediakan senarai nama tu. Okey, semua ni adalah prinsip mesyuarat 2 kali. Macam mana? Ini kita. Okey? Kita cerita kat kawan kita, dah sekali mesyuarat. Lepas tu, kawan kita cerita kat ni, dia pun sekali mesyuarat. So, kita pergi dengan kawan kita dekat dia ni, dah 2 kali mesyuarat. So, kalau kita cerita macam, saya cerita kat Yuli, dah 1 kali. Okey? Lepas tu, Yuli cerita pula kat Ani. Okey? Yuli pun 1 kali. Saya pergi dekat Yuli, pergi jumpa Kak Ani, dah jadi 2 kali. Okey? Itu prinsip 2 kali mesyuarat dalam network kita lah. Okey? Yang hadir meeting tu lain. Hadir 2 meeting tu lain. Ini mesyuarat antara downline kita. Okey? So, kalau nak kata kita buat berterusan, kita ambil contohlah, setiap orang tu kita dapat 6 kali perjumpaan. So, kita akan orang kata apa? Untuk mengembangkan perniagaan kita, kan? So, lama-lama dia akan jadi, network tu akan berkembang. So, dia lebih kurang macam ni. Ideanya 2 kali mesyuarat. Setiap orang ni 2 kali, kita akan dapat 6 kali mesyuarat. Lepas tu, dalam 6 kali mesyuarat ni, kita boleh memahami teknik operasi dan kita boleh tengok berapa positif orang tu. Lepas tu, daripada mesyuarat ni juga muncullah pemimpin yang dapat beroperasi sendiri. Kita nak cari leaders lah. Dalam mesyuarat ni, kenapa kita buat mesyuarat ni? Untuk kita nak cari leaders. Okey? Lepas tu, daripada rangkaian yang kita buat tu, pasti akan muncul seorang yang akan, orang kata apa? Yang akan terus buat secara berterusan. Tapi kalau kita tak buat meeting tu, kita takkan jumpa leader kita. Kan? Siapa yang nak buat, kita takkan jumpa. Okey? So, daripada meeting-meeting ni, kita akan bentuk satu organisasi
yang kata apa? Yang kita tahu siapa yang nak buat, siapa yang tak nak buat. So kita dah boleh apa? Kita dah boleh shortlist kan. Okey. Lepas tu bila ada muncul 4 orang pemimpin di bawah kita tu, maka organisasi kita masa tu akan lebih matang lah. Okey. So, network yang stabil ni maksudnya tetap bergantung pada keupayaan kita memberi komitmen yang baik pada leaders. Maksudnya macam mana kita dapat network yang stabil ni bergantung kepada kita untuk bagi komitmen kita. Okey. Lepas tu networking business, downline berjaya, kita berjaya. Untuk downline berjaya, kita perlu bantu semasa proses dia mengembangkan network. Itu yang Kak Ina selalu buat. Turun ke Johor, pergi ke Kelantan. Sebab apa? Sebab dia nak bantu untuk downline berjaya. So kita kena bantu untuk dia kembangkan. Okey. Lepas tu sistem pendidikan terbaik, modal operasi University Chuang Ho. Kita masuk Chuang Ho ni bukan kita sign up sebagai macam nak jual produk je tau. Kita sign terus masuk universiti dia. Okey. Yuran. Kalau dulu 60, lepas tu 35, 15, sekarang free. Ada tak universiti free? Tak ada yuran nak masuk ngaji kan? Hebatlah Chuang Ho ni. So sistem dia macam mana? Senang je, guna produk makan sendiri. Jujurlah. Lepas tu belajar tentang produk, ada testimoni sendiri, ada pengalaman sendiri. Lepas tu berkongsi dalam proses membina network. And then bila network kita dah terbina, kita mesti terus belajar juga pasal produk, kesihatan, healing crisis, pembentukan penyakit macam mana, cara nak rawat macam mana, apa yang Lindsay dan produk Chuang boleh buat. Lepas tu marketing plan. Inilah sistem pendidikan yang ada dalam Universiti Chuang Ho. Sikit je. Kan? Sikit je. Kalau kita tengoklah daripada, kalau yang ada anak-anak mengaji universiti, cuba tengok buku dia orang mengaji. Tebal gila. Kan? Macam macam silibus kita kecil je. Sikit je. Lepas tu okey, bila kita dah ada ilmu, kita mula ajar, kita mula duplikasi ilmu pengetahuan kita, dan kita pun akan, bila kita dah start buat bisnes, dah start berkongsi, kita pun akan start ada duit sikit. Bila ada duit sikit, dah boleh makan produk, kita pun ada sedikit kesihatan. Lepas tu network kita pun mungkin lebih stabil. So untuk nak pastikan lagi dia lebih stabil, kita analisis lah network kita macam mana. Okey, semak rangkaian. Kalau PV tak cukup, orang tak cukup, tambahlah orang. Kalau PV cukup, orang tak cukup, pun tambah orang. Orang cukup, PV pula tak cukup. Orang dah ramai dah ni, dah ada 500 dah. Tapi PV masih 400 sebulan. Maksudnya orang tu tak dapat maklumat apa kena makan, macam mana nak makan. Healing crisis je, kalau Along dapat healing crisis lah, kaki bengkak, Along pelari. Sebab apa? Takut kan. Tak. Jadi macam mana nak dapat PV cukup kan? Orang dah cukup dah ni. Lari, kenapa? Tak ada ilmu. So datang meeting tak nak kan. Macam itulah cerita dia. Lepas tu leader cukup tak? Kalau tak ada leader, banyakkan meeting untuk cari leader. Hadir meeting, datanglah meeting. Janganlah ponting kelas. Pergi universiti pun, kalau you ponting kelas banyak-banyak, tak boleh ambil exam. Betul tak? Kan dia akan bar you daripada ambil exam sebab you ponting kelas. Chuang Ho pun sama lah. Asyik ponting je kelas, dah lambat. Asyik betul tanya, kenapa lambat dah kita ni lah? Kenapa lambat kita ni lah? Kan? Orang laju je 4 tahun dah jadi Gold Diamond. Kita dah 20 tahun dah ni. Kan? So, ni hadir meeting. Okay? So, bila network kita stabil, kita dapat masa, wang dan jiwa kita pun akan lebih tenang. And then, kita tawarkanlah apa yang kita ada rasa ni kat orang lain. Kan? Kita tawarkan apa yang kita rasa tu, apa yang kita dapat tu kat kawan-kawan kita. Kan? And then barulah pada masa tu definisi kejayaan ni kita boleh ceritakan dekat orang dengan yakin dan tegahnya, bangganya. Betul tak? Kan? Aku jual kopi je. Kan? Kau kerja
Office punya lah tinggi, pangkat pun tinggi, tapi ketua kepala setiap pagi stres. Masuk office pukul 9 dah call, baru nak minum air kopi dah meeting. Kan? Pukul 2 tak habis lagi meeting. Kan? Lepas tu habis meeting tak sempat nak makan tengah hari, meeting lagi. Kita jual kopi tak stres. Berapa kali meeting? Satu kali meeting. 2 kali meeting at least. Kan? 2 kali meeting at least. Kalau tak nak pergi meeting, tengok rakaman. Kan? Tak stres. You nak buat, you tak nak buat, sudah. Sebab ini your business. Bukan you punya upline punya business. Okay? Buat je. Kalau upline tidur, tidurlah dia. You buat business. Okay? Ini upline tidur, alah dia pun tidur, aku nak tidur juga. Together-together. Kan? Tak boleh. Kan? So, this is your business. You nak berjaya, you buat. Okay? Lepas tu, fokus. Yang satu ni 572. Satu tu adalah fokus kepada satu perniagaan sahaja. Kalau kita mestilah Shuangho. Kenapa kena fokus satu je? Pernah tak tengok orang buat 10 bisnes? Berjaya tak dia? Okay? Dia sign up Shuangho. Dia sign up Amway. Dia sign up Kowei. Dia sign up Kuku. Dia sign up Belaka. Apa yang orang kata, semua dia sign up. Kan? Satu tak jadi. Sebab apa? Sign up Kowei dengan Kuku. Kowei dia jual penapis air, Kuku dia jual penapis air. Aku nak pergi jual yang mana satu ni? Kan? Sekarang aku cerita Kuku, nak jual Kuku, tapi yang pergi cerita tu Kowei. Macam mana? Dah keliru kan? Jadi kalau kita fokus satu, buat apa pun kena fokus. Tak kisahlah. Kan? Kalau kata dia ni asyik Shuangho, tak ada benda lain lah mulut dia tu nak bunyi. Nak bercakap, tak itu je kot yang otak dia ada kan? Cakap dengan dia, saya suruh cakap, buatlah apa pun. Tak nak buat Shuangho pun tak apa. Sebab bukan Shuangho sahaja sumber rezeki yang Allah bagi di dunia ni. Macam-macam lagi rezeki, sumber rezeki yang Allah bagi. Tapi fokus. Kalau nak buat kuih, buatlah kuih, tapi fokus. Janganlah asyik buat kuih kau seorang je buat. Fokus macam mana nak kembangkan. Okey, nak ada impian, ada kilang, ada pekerja. Kita duduk rumah je goyang kaki, semua pekerja buat. Boleh je. Kan? Nak buat bisnes apa buat, tapi fokus. Kalau kita kat sini, fokusnya Shuangho lah. Okay? Okay. Great things never come from comfort zone. When you choose to remain in your comfort zone, then you will never see progress. Okay? Benda yang hebat ni, benda yang best ni, benda yang wow ni kita kata, dia tak akan datang dalam comfort zone. Dia takkan muncul, dia takkan wujud dalam comfort zone. Okay? Tapi kalau you pilih juga untuk ada dalam comfort zone you tu, you sampai bila-bila pun you takkan nampak progress you, kejayaan you. Sebab itulah kenapa Rasulullah suruh kita berhijrah. Okay? Betul tak? Kita dah selesa dalam rumah kita. Okay? Pergi pagi macam pagi pergi kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah. Kita selesa sangat dengan hidup kita masa tu. Dan kita selalu nampak orang lain berjaya. Kita pun boleh berjaya, tapi sebab itu je rutin kita buat, kita tak nampak yang lain. Cubalah kita berhijrah ke tempat yang lain. Kita nak mulakan satu hidup yang baru, kita pasti akan mencari. Kan? Sebab kita pasti dah takkan selesa sebagaimana tempat asal kita. Mungkin tempat kita pergi tu dia dah lain sikit. Kan? Sebab itulah kalau kita nak tengok kejayaan kita, kita kena berhijrah. Macam saya dulu duduk kat kampung, ingat lagi arwah pengurusi besar Pertubuhan Beradaan Kawasan Sik. Dia cakap dengan saya, Ani, kau ni kena keluar dari Sik. Dia kata kat saya, kau tak boleh duduk dekat Sik ni. Kalau kau duduk kat Sik, ini je lah kau hari-hari. Dia kata, kan? So kau kena keluar. So tahun 2013 saya
ambil challenge dia, saya keluar ke sini, dan itulah titik turning point saya buat Syongho balik. Okay, so getting out of your comfort zone can lead to so much satisfaction. Nampak? Agak self confidence. It can also teach you new skill and improve your resilience as you prove to yourself that you can take on challenge. Maksudnya, keluarlah, saya kata keluar daripada comfort zone tu. Okay, so kita akan nampak kat diri kita sendiri, kan, sebenarnya banyak benda yang ada yang kita tak hilang, kan, tak explore lagi. So kalau you pilih nak ada dalam comfort zone sekarang, you tak akan berubah. Okay, so keluar daripada comfort zone. Maksudnya hari ini kalau orang semua pilih hujan-hujan ni pagi-pagi, pagi tadi sejuk ya mat, saya pun terfikir nak pergi ke tak pergi ni, meeting ni Kak Ina pun tak ada, kan. So duk fikir jauh juga Putrajaya ni kan nak pergi, tapi tak apalah, kita pergilah, kan. Walaupun kita datang tu, orang kata apa, tak memilih untuk kau tidur sedap tadi, kau sambung tarik ke selimut lepas subuh tadi, tak bangun lagi waktu ni, kan. Tapi kita takkan dapat apa-apa. At least kalau kita main sini hari ni, kita dapat satu ilmu yang lain, kan. Okay, so terima kasih. Itu je proses saya untuk hari ini. Okay, Salah tak?